Honda HR-V 2022 serba baru kini telah pun dilancarkan di Malaysia. Semua sekali ada 4 varian, harga bermula dari RM115,000 sampai ke RM140,000. Jadi khas untuk Malaysia, untuk HR-V ni, dia datang dengan pilihan 3 enjin, 1.5 NA yang biasa, 1.5 turbo dan juga yang hybrid. Dan paling utama, paling menarik sebenarnya untuk HR-V kali ni adalah rekaan ni lah. Kalau kita tengok bahagian depan ni pun dah cukup lain berbeza, nampak lagi rendah, lagi lebar, grill baru lagi menarik. Untuk E ni semua gelap dan nampak premium kalau setakat dari rekaannya. Beza yang ni dengan RS, grill dia tu semua chrome lagi menyelah. Dekat line bawah tu ada nampak heartbeat tu. Kalau dekat RS dia ada color merah dan juga kelengkapan atau perincian lain dekat keliling ni tu lah, dekat tayar tu gunakan hitam berkilat. Jadi kalau tengok dari tepi ni pula ataupun kereta ni secara umumnya dia nampak lagi besar daripada HR-V yang lama. Tapi kalau tengok angka atas kertas sebenarnya tak adalah beza sangat pun, panjang sikit je. Sebab apa jadi macam tu? Sebab rekaan kali ni dia lebih ambil design yang coupe tu lah. Bumbung dia lebih panjang ke belakang sebelum dia turun menjunam kat belakang tu. Dan signature punya rekaan untuk HR-V sebelum ni, misalnya tempat pemegang pintu tu masih lagi tersorok untuk pintu belakang. Jadi ini bahagian belakang ni antara favourite saya dan saya rasa semua orang pun kot akan suka tengok ni. Sebabnya ini bahagian paling rajin sekali dengan rekaan LED yang cantik sampai kelebaran penuh dan nampak betul-betul lari dan berbeza betul lah dari image HR-V yang sebelum ini. Dan bezanya juga untuk versi enjin 1.5 turbo tu, kalau tengok exhaust tu ada 2 exhaust. Jadi untuk bahagian dalam ni pun dia lebih cenderungnya rasa macam lebih kepada kereta berbanding SUV macam yang lama tu. Sebabnya dia dah gunakan rekaan atau line-line yang lebih ringkas. Kalau kita tengok dashboard ni, dan banyak elemen mendata. Dan ini bukanlah baru sebab kita pernah tengok juga line yang sama dekat Civic misalnya. Bahagian tengah ni pula, kalau HR-V lama tu dia lebih tinggi. So ini lebih rendah, lebih ringkas dan minimalis lah nampaknya. Cumanya dia masih lagi banyak menggunakan hard plastik sebenarnya. Bahagian atas dia semua keras, yang tengah ni macam lembut sikit. Dan untuk E ni dia datang dengan kerusi balutan fabric semuanya. Lagi benda yang agak menarik untuk ruang dalaman dia adalah sistem aircon ni lah. Kalau kita tukarkan kepada yang lebih sejuk misalnya, dia akan keluar warna biru. Kalau yang lebih panas suhunya, dia akan tunjukkan warna merah. Dan ada satu lagi ciri pertama yang diperkenalkan untuk kereta Honda yang dipanggil Air Diffusion System. Ini kalau misalnya tak nak aircon tu tala ke muka terus, so boleh pilih mode ni supaya angin tu akan keluar ke sisi dia. Bahagian belakang ni pula sebabkan dia SUV segmen B, so saya rasa ruang yang tersedia tu sangat luas sebenarnya. Banyak lagi ruang kaki untuk saya. Dan walaupun kereta ni rekaan dia tadi macam ala coupe, tapi sebenarnya kalau duduk dalam dia tak adalah rasa terhimpit sangat sebab dia punya lengkuk tu lepas bahagian kepala ni baru dia curam ke belakang. So itu tak ada isu sama sekali. Cumanya sedikit yang mungkin mengganggu adalah kat tengah ni lah, sebab dia dah ada macam benjol kat tengah ni. So siapa-siapa nak kena duduk, penumpang ketiga yang duduk kat tengah ni mungkin akan susah sikit lah. Walaupun bawah tu dah elok lah, agak rata juga sebenarnya. Dan selebihnya kat belakang sekarang dah ada aircon vent untuk penumpang lah. Dan ada satu lagi ciri menarik, ini dari Jazz dulu dah ada, adalah seat belakang ni lah. Dia panggil Ultra Seat. So maksudnya boleh lipat, so boleh tegakkan semua bahagian bawah dia ni. Kalau misalnya perlu bawa barang-barang yang ada tinggi sikit lah. So ini memang keunikan yang Honda kekalkan. Dulu ada Jazz, sekarang dekat City pun sama dan diteruskan juga untuk HR-V ni. Untuk ruang boot pula, Honda belum ada angka kapasiti actual dia. Tapi kalau ditengok nak dibandingkan dengan HR-V yang lama, nampak macam kecil sikit. Tapi itu pun dia lebih besar daripada ruang boot untuk pesaing-pesaing yang lain lah. So maksudnya HR-V ni masih lagi mengekalkan aspek practicality yang tinggi lah. Jadi untuk HR-V kali ini, Malaysia terima 3 penawaran pilihan untuk sistem jalan kuasa dia lah. Yang pertama tu ada enjin 1.5 liter NA yang biasa. Itu menjana 121 PS dan 145 Nm torque. Dan untuk enjin ni, kelajuan maksimum dia boleh capai 187 km sejam. Dan juga pecutan 0 ke 100 km sejam tu dalam masa 12.1 saat. Untuk penggunaan minyak pula atas kertas 5.9 liter per 100 km. Pilihan enjin yang kedua adalah 1.5 liter turbo VTEC. Enjin ni menghasilkan 181 PS dan juga 240 Nm torque lah. Dan untuk laju maksimum dia boleh capai 200 km sejam.
Untuk pecutan 0 ke 100 km sejam adalah dalam masa 8.7 saat, itu untuk varian E, dan 8.8 saat untuk varian V. Dan enjin ataupun sistem jenaan kuasa yang paling maju, yang paling tinggi tentulah yang 1.5 eHEV. Yang ini kiranya enjin hybrid lah. So enjin dia boleh jana dalam 107 PS, dan motor tu pula maksimum, dia ada 2 motor. Yang maksimumnya boleh berikan sebanyak 253 Nm torque. Dan untuk versi RS ni, hybrid yang paling tinggi ni, laju maksimum yang boleh dicapai adalah 170 km sejam dengan pecutan 0 ke 100 km sejam dalam masa 10.7 saat. Tapi kelebihan dia adalah penggunaan minyak, iaitu hanya 4.1 liter untuk 100 km. Untuk enjin 1.5 turbo tadi tu, penggunaan minyak dia adalah 6.5 liter per 100 km. Jadi untuk varian pula, kita dah sebut tadi semuanya ada 4 varian. Yang pertama 1.5 LS ni, antara ciri-cirinya ada datang dengan auto LED headlight, rim pula digunakan 17 inci dengan mode ada normal, eco, dan juga kerusi balutan fabrik je. Yang S ini dijual pada harga bermula RM115,000. Naik satu varian ke atas, 1.5 Turbo E dijual pada harga RM130,000. Antara tambahan spesifikasinya lah, dia ada lampu kabus LED, dia ada TFT meter 7 inci, dia ada sports mode juga, dan juga remote engine starter. Satu lagi di atas E adalah 1.5 Turbo V. Dan untuk yang V ni, dia dijual pada harga RM135,000. Antara tambahan yang ada adalah lampu signal tu dah ada yang sequential, rim pula dah beralih kepada saiz 18 inci. Ada kerusi balutan kulit, steering juga sama, dan gear knob semua tu balutan kulit. Ada juga 8 speaker. Dan tak lupa ada Honda Connect dan juga Honda Lane Watch. Dan varian paling tinggi 1.5 eHEV RS ni dijual pada harga RM140,000. Ini yang versi hybrid tadi tu. Dia ada antara lain tambahan dia adalah body kit RS, interior dia pun guna RS punya finishing, ada sports pedal, ada dual zone punya aircon punya kawalan, dan juga ada auto wiper. Dan kali ini menarik juga untuk HR-V adalah Honda Sensing. Ini siri keselamatan aktif ditawarkan untuk semua varian sekali. So tak payah pilih-pilih, apa-apa antara 4 varian ni akan terima ciri ini. Dalam package Sensing ni ada banyak ciri-cirinya, tapi yang mungkin perlu disebut adalah AEB, ada juga Lane Keep Assist System, ada juga Road Departure Mitigation, ada juga Auto High Beam, dan semua ini package keselamatan yang kira canggih ni ditawarkan untuk semua varian sekaligus. Dan untuk sistem hiburan pula, ada skrin 8 inci ni standard je, dan semuanya datang dengan sokongan untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi untuk pasaran tempatan sekarang, untuk SUV B segment ni ada beberapa pilihan. Misalnya ada Proton X50 dan juga Corolla Cross. So dengan pendatang baru ni, rasa-rasanya HR-V 2022 ni mampu atau tidak menarik lebih banyak perhatian ataupun mungkin lebih berbaloi. Apa saja pandangan anda, tolong kongsikan dengan kami. Dan sekian dulu dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.